Pelaburan haram dan skim cepat kaya sering mengakibatkan ramai pihak terpedaya. Walaupun banyak pembongkaran dan pendedahan dilakukan pihak berkuasa, masyarakat seakan tidak serik. Sebaliknya, mereka terus melabur sehingga menanggung kerugian besar selepas termakan janji manis dengan laba berlipat kali ganda. Husin, bukan nama sebenar, pernah melabur RM30,000 dalam skim pelaburan kanak-kanak dek terpengaruh dengan nama besar syarikat pelaburan. Dia dijanjikan pulangan 10% setiap bulan. Namun hampa selepas 3 bulan kerana jumlah berkenaan langsung tidak diperolehi. Dia terpaksa menanggung hutang RM30,000 yang dipinjam melalui kemudahan kad kredit. Terbelenggu dalam bebanan hutang, kediaman dimiliki terpaksa dijual. Salah satu saya pelaburan yang ni lah paling besar lah. Ya, RM10,000. RM1,500 pun tak pernah dapat dia. Tak dapat lagi. So yang ada yang kawan-kawan lain tu ada yang pernah dapat, tapi tak sampai ni lah. Tak sampai tahap penghabisan ni lah. Dia kata dia kontrak sampai 2 atau 3 tahun ni tu lah. Ada kontraknya. So ada buat pinjaman. Pinjaman dia pakai kredit kad lah. Kredit kad dia apply semua bank. Sekarang masih menanggung hutang RM30,000 tu patut dah sampai tahun nak habiskan. Hampir 2 tahun lebih lah. Saya pun terpaksa jual rumah sebenarnya. Terpaksa jual rumah. Jadi untuk nak settlekan bebanan hutang. Mangsa seterusnya ialah Pak Abu. Pelaburan RM5,000 yang dijanjikan skim surat berantai yang disertainya telah membuatkannya berputih mata. Waktu tu rasa tahun 80-an. Jadi saya masuk RM5,000 dan dijanjikan pulangan 10% 10% tidak. 10% bulan. Jadi saya ingat saya melabur baru dapat 3 bulan skim tu dah tutup. Skim tutup, orang tu dia kena kejar dengan bank negara ke, itulah dia buat. Sebab dia sebelum tu dah lama lah. Saya ni cuma yang dah hujung lah. Kalau boleh lah, memang skim ni memang tak betul lah. Tak betul sebab apa? Tak kerja dapat duit secara mudah. Macam tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Serik dengan skim cepat kaya, Husin dan Pak Abu meminta orang ramai supaya tidak mudah terpedaya, sebaliknya mencari pelaburan yang sah untuk mengelak penipuan. Antara badan yang boleh dirujuk ialah Suruhanjaya Kewangan Malaysia SKM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Bursa Malaysia. Tegas Norizam, masyarakat perlu mempunyai pengetahuan dan membezakan antara pelaburan haram dan sah mengikut undang-undang. Kebiasaannya syarikat pelaburan cuba mempengaruhi orang ramai dengan mengikut trend semasa perniagaan seperti pelaburan emas. Untuk itu 3 kriteria utama perlu diambil kira supaya pelabur tidak terpedaya. Pertama tadi datang ditawarkan satu pelaburan yang pulangan tinggi. Keduanya tak perlu buat kerja apa-apa. Jadi mana ada kalau orang untuk melabur di pasar saham pun perlu buat analisa daripada sudut teknikal dan juga fundamental. Untuk untung tu perlu buat kajian, perlu buat kerja. Tiada satu pun pelaburan yang kita tak perlu buat kerja untuk untung. Dan ketiganya, orang yang tawarkan tu pelaburan tu terlalu beria-ia untuk closekan deal pun kena hati-hati juga. Kadang-kadang kawan kita ni tiba-tiba yalah, jomlah masuk pelaburan ni, dia terlalu beria pun kena hati-hati juga. Jelas Norizam lagi, PPSMM bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia akan menubuhkan sebuah badan pengesahan pelaburan iaitu Pusat Pelaburan dan Pasaran Saham Malaysia MISEC. Tambahnya, perubahan badan itu sekaligus mampu mengelakkan masyarakat tertipu dengan skim pelaburan haram yang hangat di pasaran dengan pelbagai janji manis. Kalau KDN nak beli CD yang berkualiti, ada cok hologram KDN, jadi kita tahu ada satu badan nama dia KDN. Tapi kalau saya ditawarkan satu pelaburan tentang satu prospektus pelaburan ke apa, jadi kita wujudkan satu badan, mungkin ada kerjasama antara kita apa semua. Pihak kerajaan perlu wujudkan satu je badan yang mana sahkan ini adalah sah atau tidak. Itu yang kita cadangkan nama dia MISEC. Ia dijangka mula beroperasi pada akhir tahun ini. 2013 diharap dapat mengubah persepsi sedia ada masyarakat terhadap urus niaga saham.
Menurut Presiden Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia, Norizam Tukimin, ramai yang masih tidak memahami urus niaga saham dan menganggapnya sebagai judi dan tidak memberi keuntungan yang halal. Expo itu yang dijangka dapat menarik 80,000 pengunjung akan bermula pada 17 hingga 19 Mei di Persada Johor. Ia merupakan kerjasama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia serta Majlis Belia Felda Malaysia. Felda Global Venture Berhad, Iskandar Malaysia, Johor Corporation, OSK Investment Bank Berhad merupakan antara 10 peserta yang akan memenuhi 350 tapak pameran yang disediakan. Selain itu, expo itu juga dilihat mampu membantu kerajaan meningkatkan kesedaran masyarakat kepada pelaburan lebih terjamin, mematuhi undang-undang dan menguntungkan. Setakat ini RM200,000 telah diperuntukkan bagi tujuan publicity dan lebih RM500,000 telah diperuntukkan untuk penganjuran expo. Judi dan tiada urus niaga yang tidak halal. Jadi sebenarnya kita di sepanjang expo ni kita nak tunjukkan kepada masyarakat Malaysia amnya yang mana 88% syarikat yang sahaya Bursa Malaysia adalah syarikat-syarikat yang lulus syariah. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sebenarnya ada masalah. Di Malaysia dah ada masalah. Pasaran saham Bursa Malaysia ni besar, tetapi kecairannya kurang. Ada 4.2 juta akaun CDS, tapi hanya 300,000 saja akaun yang aktif urus niaganya. Expo itu dijangka menarik 80,000 pengunjung bermula 17 hingga 19 Mei di Persada Johor. Ia kerjasama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia serta Majlis Belia Felda Malaysia. Felda Global Ventures Berhad, Iskandar Malaysia, Johor Corporation, OSK Investment Bank Berhad antara 10 peserta yang akan memenuhi 350 tapak pameran yang disediakan. Selain itu, expo juga dilihat mampu membantu kerajaan meningkatkan kesedaran masyarakat kepada pelaburan lebih terjamin, mematuhi undang-undang dan menguntungkan. Dengan itu, sekian berita. Jumpa saya lagi sejam dari sekarang.